Dia macam freelance lah, maknanya dia self-sustain lah. Dia buat duit sendiri lah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni untuk Mulut Puaka Session hari ni, Zaf ada seorang tetamu istimewa, iaitu seorang pengarah, penulis filem dan juga telefilm, iaitu Encik Al-Jafri Mat Yusof. Hai, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. So untuk pengetahuan subscriber semua, Encik Al-Jafri Mat Yusof merupakan penulis untuk filem Paloh, Dukun, dan kemudian dia telah buat telefilm yang viral, iaitu Melo vs Raja Wali. Kalau you guys ingat, ada satu scene Eric Fuzi membebel sepanjang daripada bilik dom dia sehinggalah ke kelas. Inilah pengarah dia. Dan tahun ini juga akan keluar filem terbaru dia, iaitu Mencari Rahmat, lakonan Namron, Amirul Effendi, dan insyaAllah pada bulan Jun ni kan tuan? InsyaAllah 18 Jun. InsyaAllah 18 Jun insyaAllah. Semoga kawalan pergerakan ini tamat dan kita dapat tengok Mencari Rahmat. Ya, insyaAllah. Okey, untuk sesi Mulut Puaka hari ni, Zaf tertarik dengan satu posting Encik Al-Jafri di Facebook tentang satu isu yang viral baru-baru ini, di mana semasa kita ada Perintah Kawalan Pergerakan ini yang telah dilanjutkan sehingga 14 April 2020, pada 2 hari yang lepas terdapat artis yang memberikan kenyataan di berita harian bahawa golongan artis perlu mendapat bantuan daripada kerajaan. So dalam isu hari ni, dia punya tajuk adalah artis Malaysia ketagih bantuan kerajaan. So apa pandangan Tuan Jafri terhadap isu yang terjadi dalam 2-3 hari lepas ni? Saya tergerak untuk posting FB tu. Disebabkan oleh generalisation golongan artis di Malaysia. Saya bagi orang kata keadaan sebenar yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Keadaan artis, ekonomi ataupun pembayaran, soal pembayaran. Kebanyakan artis memang bukan orang senang. Sebab artis ni satu golongan yang unik untuk Malaysia ni. Salah satunya kebanyakannya freelancing. Dan kebanyakannya tidak mendapat faedah yang dinikmati oleh orang yang bekerja bulanan, kerja swasta kerajaan. Artis tidak ada medical benefits, tak ada. Maknanya kalau dia sakit, dia kena pergi hospital sendiri. Kalau dia mampu, dia pergi private hospital. Kalau tak mampu, dia pergi hospital kerajaan. Dan artis hampir tidak semuanya ada caruman KWSP. Langsung tidak menikmati apa-apa yang orang biasa nikmati. Dan hakikatnya juga, orang kata bayaran terhadap golongan ni, terutamanya golongan saya lah, golongan filem, tidak berubah sejak daripada 30 tahun yang lepas. Maknanya kalau in fact sebenarnya berkurangan. Contohnya, saya bagi contoh, kalau dulu pengarah dari filem boleh dapat katakan 10,000 ke atas untuk satu telefilm. Sekarang ni tak begitu lagi dah. Maknanya dalam jumlah, kalau dulu masa tahun 1999, satu telemovie kita shoot, kita ada 2 minggu masa untuk shoot satu telemovie. Sekarang ni tak ada lah, 7 hari ke bawah, 8 hari ke bawah. Jadi dan tidak pernah berubah walaupun bekas Menteri Komunikasi dan Menteri Media mengatakan bahawa harga bayaran untuk satu telemovie dan rancangan di RTM telah dinaikkan, tapi dinaikkan 10% saja, yang paling tinggi maksimum. Dan 10% tinggi. Ya, dan 10% dibandingkan dengan 30 tahun adalah sangat-sangat tidak impresif lah. Sebab tu saya tak berapa impress sangat dengan pengumuman tu kan. Jadi terang-terang setakat ni kita tahu memang kebanyakan pekerja-pekerja filem merana. Bukan saja semasa MCO ni, sebelum lagi memang dah merana bertahun-tahun dah. Dia orang ada setengah yang kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang. Jadi generalisation. Dan bukan pekerja filem, ya artis pun, pelakon-pelakon, bukan daripada yang kita nampak tu, sebenarnya ada 90% lagi pelakon-pelakon yang sebenarnya hidup susah. Termasuk ada pelakon-pelakon yang popular juga. Dan
Saya ingat lagi masa saya mengarahkan arwah Datuk Aziz Atta dalam seri filem Senandung Malam. Arwah pernah kata yang masa dia orang hidup di dalam ampas dulu, dia orang bila dia orang keluar, dia orang berpakaian mewah sebab itu adalah persepsi yang perlu ditunjukkan pada zaman tu untuk artis-artis kepada orang awam. Betul. Tapi realiti ni adalah dia orang bayaran dia orang tak banyak dan hidup dia orang tak senang. Jadi orang kata orang awam perlu faham persepsi ni. Dia orang sendiri pun nak tengok artis-artis berpakaian cantik. Tapi pada hakikatnya bila benda ni berlaku, saya rasa sedih sebab wujud generalisation daripada netizen yang artis-artis ni tak layak untuk diberi bantuan disebabkan dia orang suka menunjukkan kehidupan senang dia orang. Yang pada saya tidak semua yang buat macam tu, hanya kurang dari 10% je. Dan itu yang buat saya tergerak untuk posting FB saya semalam. Perbezaan antara daripada 30 tahun yang dahulu sehinggalah sekarang ni, bagaimana benda ni boleh berlaku sedangkan benda ni macam kita sendiri dah tahu perjalanan hidup Allahyarham Tan Sri P. Ramlee macam mana dia suffer dulu kan. Tapi even sampai sekarang ni pun isu ni pun masih sama, benda tu tak berubah. Even sekarang ni bila dah tak ada job, bila semua disekat, terpaksa duduk dalam rumah, terganggu dari segi pendapatan, walaupun bukan rakyat biasa saja tapi artis sendiri pun terlibat juga. So macam mana tu? Saya akan ulang satu benda yang saya selalu cakap masa saya dijemput ke forum ke. Saya selalu ulang benda ni. In fact sebenarnya saya sendiri dah pernah nyatakan ini kepada bekas menteri yang lepas lah kan. Tapi nampaknya dia buat telinga tebal tak dengar kan. Jadi saya beri contoh pada tahun 1960-an dulu di Amerika, di zaman presiden selepas John F. Kennedy, selepas John F. Kennedy telah ditembak mati, Lyndon B. Johnson mengambil alih tanggungjawab presiden di Amerika. Dia dengan sesuatu yang kita panggil mandat presiden, dia telah menubuhkan apa yang kita kenal hari ini dipanggil American Film Institute. Itu macam FINAS jugalah, American AFI. Jadi bila AFI ini ditubuhkan, memang usaha kerajaan dan kerajaan mengeluarkan sepenuh untuk membiayai penubuhan dan perjalanan AFI ini untuk beberapa tahun. Tapi selepas beberapa tahun, AFI ini dah sampai sekarang boleh berdiri dengan sendiri. Dia macam FINAS lah, maknanya dia self-sustain dah, dia buat duit sendiri dah tak ada perlu. Jadi menunjukkan betapa seriusnya pandangan kerajaan terhadap bidang seni filem. Itu kita tak sebut di Korea lagi lah kan. Jadi itu apa yang kerajaan Korea buat terhadap seni filem sampai dah jadi macam ni. Apa yang saya maksudkan adalah pada tahun 1999 majalah Time Magazine, iaitu isu milenium dia panggil, majalah Time Magazine telah menyenaraikan bagi dia komoditi yang penting dalam dunia. Dan salah satu daripada komoditi itu adalah filem. Dia kata antara komoditi yang boleh generate income yang banyak untuk suatu negara. Dan memang betul pun, filem antara penjana ekonomi yang besar di Amerika semua kan. Jadi saya agak kagum dengan bagaimana filem tidak diambil serius di sini. Saya agak, sehingga kini saya agak kagum bagaimana pihak berkuasa tidak nampak akan kepentingan filem ni bukan sahaja terhadap hiburan tapi terhadap ekonomi dan juga satu as a form of education. Macam saya selalu canangkan yang kerajaan Filipina, kerajaan Argentina yang mewujudkan subjek apresiasi filem bermula dari sekolah rendah lagi. So menunjukkan betapa pentingnya filem di negara-negara lain. Jadi saya selalu berpendapat bahawa jika industri filem ni dibangunkan dengan betul, maknanya soal-soal kebajikan pekerja filem tidak timbul lagi macam negara yang lain. Betul. Soal ni timbul apabila filem tidak dipandang sebagai satu industri yang serius. Kita berbalik kepada isu yang tercetusnya daripada golongan artis ni semua. Apakah contoh kesan terhadap penggiat seni? Contohnya macam sekarang ni waktu kita duduk dalam rumah kan. So mungkin di penonton di luar sana kita tidak tahu adakah kerja mereka ditangguhkan. Cik Jafri boleh terangkan dia bagi efek terhadap golongan penggiat seni? Memang terdapat banyak pembinaan dan penggambaran filem yang ditangguhkan akibat daripada isu ni lah.
Dan yang tak boleh dielakkan kena ditangguhkan juga. Dan ada juga projek-projek yang belum start lagi tapi ditangguhkan juga. Maknanya orang yang berharap kata apa, untuk dapat duit raya. So tak ada dah. Maknanya dan kemungkinan akan ditangguhkan lama kan, memandangkan keadaan masih serius lagi. Jadi dan diorang kebanyakan diorang ni yang saya tahu, yang saya kenal agak menyatakan kerisauan di mana dia risau yang mereka tak boleh survive mungkin dalam masa orang kata in the next 2 or 3 months. Dan kerisauan tu adalah kerisauan yang betul lah, yang kita faham. Dan termasuk diri saya sendiri kan, sebab dan saya nyatakan walaupun saya telah menulis skrip dan mengarah sejak 2 tahun 1999, tapi saya masih lagi belum mampu untuk beli rumah sendiri dan harta sendiri kan. Cakap untuk hidup, untuk survive tu adalah, tapi itu adalah kenyataan dia. Dan kalau kita nak tipu pun tak guna juga kan. Jadi kita cakap benda yang betul. Daripada perspektif audiens biasa ni, kami agak Zaf boleh faham apa pandangan netizen. Diorang triggered dengan kata-kata penyanyi yang katakan perlu bantuan semua tu. Diorang membangkitkan isu di mana contohnya macam artis Korea boleh bagi sumbangan terhadap COVID ni sampai berbilion-bilion. Lepas tu sebelum berlakunya COVID ni banyak je yang pergi keluar negara, beli Velfire, bagai-bagai semua tu kan, menunjukkan kemewahan diorang kan. So daripada perspektif penggiat seni sendiri, bagaimanakah perlu audiens biasa ni memahami? Contohnya macam tadi kan banyak gila perspektif yang negatif terhadap penggiat seni apabila bersentuh tentang isu mereka pun perlu bantuan daripada kerajaan ni kan. So apakah solusinya, macam mana apakah pandangan Tuan Jeffrey terhadap isu yang berlaku sekarang ini dengan apa yang telah disampaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi pada pukul 3 petang tadi. So boleh Tuan Jeffrey explain? Persepsi yang media, apa yang kita nampak di media tu tidak mewakili, bagi saya even 20% daripada golongan-golongan seni pun. Sebab ia bertujuan untuk orang kata apa, untuk laporan popular lah, untuk mencetuskan. Jadi tidak melambangkan sebenarnya golongan seni secara keseluruhan. Ya, sebab realiti dia adalah sebenarnya lebih ramai yang susah daripada yang tak susah. Dan saya rasa itu perlu di highlight kan, kenyataan tu, sebab benda tu tidak pernah dibincangkan secara menyeluruh kan. Saya dipahamkan beberapa sahabat saya ada buat live hari ni, masuk sahabat baik saya Namron lah pun ada menerangkan tentang sebenarnya juga kan. Apa keadaan yang sebenarnya kan. Dan mungkin dah tiba masanya, sebab yang macam saya cakap lah, macam arwah Datuk Azizatta cakap lah kan. Maknanya memang kita disuruh, diorang telah disuruh oleh pihak Shaw Brothers untuk menampilkan diri dia orang nampak glamour bila keluar. Kan, bila dia orang keluar daripada jalan ampas tu, keluar ada pihak Shaw Brothers menggalakkan supaya so, artis itulah dia, persepsi artis. Kan macam kalau dia pergi award show pakai tuxedo tu tuxedo sewa mungkin kan. Mungkin dia sendiri tak mampu nak beli tuxedo dan kereta-kereta yang dia pakai tu. Jadi sebab dunia artis tu macam tu, realiti dia lah dunia wayang. So kita kerja kita adalah tu untuk menunjukkan kata apa, fantasi kan, imagination. Jadi realiti dia mungkin semua orang atau kita sendiri, pihak artis ni pun kena berusaha untuk menerangkan keadaan sebenar. Dan mungkin juga orang kebanyakan juga kena faham, kena tahu membezakan antara fantasi dengan realiti. Realiti dia adalah sebenarnya mereka, kesusahan mereka kadang-kadang lebih kurang sama. Malah ada yang lebih teruk lagi, yang kita tahu, yang sakit, tak ada duit. Dan saya tak menyalahkan orang, cuma saya rasa tergerak untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya. Betul. Menjelaskan kembali perkara. Menjelaskan. Dan saya rasa itu perlu, dan saya harap rakan-rakan seni yang lain pun berusaha untuk menerangkan keadaan sebenarnya, di mana golongan artis ni pun perlu dibantu juga. Berbalik pada bantuan kepada golongan artis ni semua kan, adakah perlu untuk mengadakan satu keistimewaan ataupun bantuan yang khas untuk artis ataupun penggiat seni, ataupun mereka hanya perlu
meminta pertolongan bantuan seperti rakyat biasa, seperti apa yang telah dibentangkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi tu. So bagi pandangan Encik Jeffrey, mana yang perlu? Adakah perlu ada keistimewaan ataupun perlu macam biasa je, seperti rakyat biasa ni? Ya, macam saya cakap tadi, saya bagi contoh Finas lah kan. Finas ni dia confused sikit kan. Finas ni sebagai satu institusi, dia ada institusi yang confused lah kan. Dia tak tahu dia apa sebenarnya kan. Macam saya cakap tadi, macam AFI ataupun MPAA, Motion Picture Association of America, diorang fungsi dia adalah menjadi perantaraan di antara produser besar, Paramount ke 20th Century Fox ke, dengan persatuan-persatuan filem. Dia dan MPAA ni dia bukan badan kebajikan, tapi dia menjadi perantaraan untuk apa-apa negotiation antara persatuan-persatuan filem, union dengan produser-produser besar. Jadi itu peranan Finas sebenarnya. Finas harus menjadi orang tengah. Bukan Finas bertindak sebagai badan kebajikan. Itu saja. Ya, bukan kan. Jadi sebab tu saya katakan saya selalu mengkritik Finas, sebab bagi saya Finas 20% pun daripada peranan sebenar dia pun dia tak buat. Jangan katakan 70%, 80%. Jadi saya harapkan, saya berpendapat apa yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri lah satu benda yang saya sendiri pun orang kata apa terkejut, sebab saya rasa itu satu benda yang baik. Betul. Benda bagus kita pujilah kan, benda tak bagus kita belah. So saya rasa itu satu benda yang baik. Satu benda yang sangat positif di kala orang yang susah ni. Dan saya berharap diorang juga menekankan tentang betapa pentingnya bidang seni dan filem yang seperti mana kerajaan di negara lain yang tekankan. Sebab filem memang satu bidang yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat berguna. Apakah saranan tuan terhadap penggiat seni yang lain? Contoh rakan-rakan tuan dan juga artis-artis daripada bidang lain, contohnya nyanyian, contohnya dalam televisyen. So apakah pesanan tuan terhadap mereka terhadap isu yang berbangkit sekarang ni? Satu benda yang boleh mengubah industri seni atau filem di Malaysia, selain daripada Finas berfungsi dengan betul, adalah orang-orang seni merubah cara mereka bekerja dan berfikir. Sebab bagi saya ilmu, saya tak maksudkan ilmu kena pergi universiti. Ilmu dan orang kata apa, kecintaan terhadap bidang mereka tu agak penting. Sebab kita dah tengok bukti-bukti, contohnya macam pembikin filem dari Korea terbaru ni, yang Go Joon-ho buat Parasite. Orang lain bila tengok proses pembikinan filem dia, orang tu kita nampak kecintaan yang sangat mendalam terhadap seni mereka. Dan bukan saya nak kata, kita ada ramai pembikin filem yang berbakat, terutamanya yang muda, yang baru. Dan saya rasa badan-badan tertentu ataupun producer kena bekerja keras lagi lah untuk identify bakat-bakat baru ni. Dan saya rasa sebab terus terang saya terangkan, tahun 2018 adalah satu tahun yang sangat baik untuk filem Malaysia. Saya rasa banyak filem-filem yang bagus keluar pada masa tu. Tapi bila masuk 2019 tidak berapa impresif. Dan setakat ni 2020 pun tidak berapa impresif juga kan. Jadi masih belum lagi dah. Setakat masih belum lagi. Jadi mungkin tiba masanya kita untuk kenal betul-betul talent yang sebenarnya apa kan. Banyak saya tak sabar nak tengok Roh sebenarnya. Sebab saya rasa Ismail tu seorang pengarah yang bagus kan. Dan tapi 2-3 filem yang keluar daripada awal Januari agak mengecewakan kan. Maknanya agak merisaukan yang datang, even filem-filem yang datang daripada pengarah-pengarah yang kita harapkan juga kan. Ini saya terang. Jadi saya rasa dah tiba masanya orang kata apa, proses ni untuk bagi saya dia kena ada timbal balik. Untuk pihak berkuasa mengambil serius terhadap bidang seni filem ni. Pembikin-pembikin seni pun kena mengambil serius terhadap bidang seni filem ni. Maknanya tidak boleh sambil lewa lah. Maknanya ilmu filem ni luas kan. Jadi saya selalu tekankan, dan saya selalu, ini pun sebagai peringatan terhadap diri saya sendiri, bukan kepada orang lain juga kan.
Ya, saya rasa maknanya kalau kita mengharapkan bantuan, kita pun kena proof diri kita juga kan. Kita kena proof kita punya worth juga. Maknanya kita bila orang tengok kerja kita baik, dengan wang yang sedikit pun kita buat kerja baik, orang akan boleh ni, boleh bawa kita pergi. Jadi maknanya perlu juga wujud timbal balik antara pembikin dan juga pihak berkuasa. Jadi untuk penutup ni, saya rasa lebih baiklah untuk penggiat seni dan juga netizen sendiri perlu fokuskan keutamaan sekarang ni, sebab seperti mana yang kita tahu daripada hari semalam terdapat kes baru yang sehingga terpaksa melakukan perintah kawalan pergerakan diperketatkan di Simpang Renggam. So itu adalah satu benda yang kita cuba elakkan tapi terjadi. Ada 2 kampung terpaksa ditutup. So itu adalah isu yang paling kritikal untuk kita sekarang, supaya kita stay at home, bersama dengan keluarga, jangan keluar daripada rumah, keluar hanya untuk benda-benda yang penting sahaja. So saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Jafri. Terima kasih kerana sudi ditemu ramah untuk sesi ini. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much sir for joining this. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saja untuk live hari ini. Thank you very much for watching. Benda ini akan dikeluarkan di YouTube pada malam besok. Zaf akan release di YouTube. Live ni Zaf buat ad hoc sebab Zaf tak ada nak publish ke apa ke. So aku harap isu ni dapat ditutup dengan tenang lah, supaya kita dapat fokuskan tentang isu yang lagi penting sebenarnya, supaya kita lebih berjaga-jaga di luar sana, duduk di rumah, stay at home. Kita cuba memutuskan penularan wabak COVID-19 ni. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching this live. Jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you. Justru saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian menadah tangan untuk memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita, keluarga kita, negara kita dan seluruh umat manusia dilindungi olehnya. Kepada penganut agama bukan Islam, saudara-saudari bertafakur dan berdoalah mengikut ajaran agama masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.